Nah, keadaan yang tak semena-mena pula kita tengok, timbul isu berkenaan dengan kalimah Allah. Kita tak nak bincang. Kataan kalimah Allah tu boleh guna tak guna dah, itu dia jelaskan dah. Persoalan yang kita timbul, kenapa kamu tak teruskan rayuan ke mahkamah rayuan, dan selepas itu kalau kalah mahkamah rayuan boleh pergi lagi ke mahkamah persekutuan? Itu yang jadi muskil. Ini yang menjadi kemuskilan kita. Dia ada 2 step lagi, 2 mahkamah lagi. Biarlah mahkamah yang menjatuhkan hukuman. Kalau dah kalah situ, maka kita boleh bawa ke mahkamah rayuan. Kalau mahkamah rayuan kalah lagi, ada satu lagi mahkamah persekutuan. Tuan-tuan, apabila keputusan mahkamah tinggi tidak berpihak kepada kerajaan pada ketika itu, maka terus kabinet membuat keputusan di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Dia menjadi Menteri Dalam Negeri, iaitu 10 Mac 2021. Kita tengok keputusan itu, kabinet memutuskan. Yang pelik tiba-tiba tuan-tuan, ribut tidak, taupan tidak. Menteri Dalam Negeri hanyalah beri nota pemakluman, kata kerajaan tak bersedia untuk meneruskan prosiding untuk buat rayuan ke mahkamah lebih tinggi, mahkamah rayuan. Ini yang pelik. Sekurang-kurang kena bincang dulu. Sebagaimana disebut oleh Datuk Seri Zulkifli, Dr. Zulkifli, bekas Menteri Agama zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka waktu itu bertukar lumus setelah dapat titah daripada Sultan Selangor dan juga Sultan Johor supaya kes ini buat rayuan ikut proses biasa. Dan pula ada pula daripada Majlis Agama Islam negeri yang nak buat pencelahan. Antaranya ialah Johor, Selangor dan wilayah persekutuan Kedah. Tuan-tuan, ini yang kita muskil. Kita tanya. Soalan saya dalam MQT hari Selasa baru ni, apabila kita tanya keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, pasal dia sebut, dia kata hanya bukan untuk Sarawak saja. Tidak. Keputusan diputuskan itu tidaklah hanya semata-mata melibatkan di negeri Sarawak. Kerana CD yang dirampas itu ialah di LCCT Sepang. Sepang tu dalam Selangor, Semenanjung. Dan keputusan mahkamah pula tak sebut pun untuk Sarawak saja. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam keadaan macam ni pun kita tengok masih lagi kononnya jangan nak kita politikkan isu nama Allah. Mereka kata parti politik nak politik lah. Hak yang peringkat awal, yang alert, yang sedar benar itu ialah daripada Majlis Peguam Wilayah Persekutuan Datuk Zainal Rijal. Dia bukan ahli politik. Dia yang mengeluarkan pandangan, yang menyatakan pandangan berkenaan dengan hal ini juga. Siapa dia? Datuk Seri Dr. Zulkifli. Dia bukan ahli politik, bukan mufti, bukan menteri yang dilantik atas status dia mufti. Waktu itu dia juga berpandangan macam kita. Yang paling menarik sekali, mereka cuba nak gunakan hujah Tok Guru Jahadi. Ni saya nak baca penuh teks Tok Guru Jahadi ni. Ni orang kata ambil sekerat, tinggal sekerat ni, payah ni. Tok Guru Jahadi sebut 12 Mac 2021 ada sempadan guna kalimah Allah. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang memaklumkan pada dasarnya tiada larangan untuk menyebut kalimah Allah, perkataan Allah, walaupun bagi penganut agama bukan Islam, namun ada sempadan penggunaannya. Kata Abdul Hadi, ia termasuk penganut agama yang melantik paling banyak Tuhan. Bahkan golongan yang tidak beragama dan etis, tidak percaya Tuhan, juga tidak boleh dilarang menyebut perkataan Allah jika ia mau diucapkan atau ditulis. Golongan berpelajaran tinggi termasuk orang paling bodoh dan buta huruf juga tidak boleh dilarang untuk menyebut perkataan Allah. Bahkan golongan paling gila
dan tidak siuman serta tidak mempunyai akal langsung pun, jangan sekali-kali larang mereka daripada menyebut perkataan Allah. Namun, perlu diketahui bahawa maksud perkataan Allah yang sebenar adalah mengikut asal usul daripada bahasa Arab yang menjadi bahasa asal bagi Al-Quran. Ni kita tengok, itu nak menunjukkan, mengulas lanjut, Abdul Hadi juga ahli Parlimen Marang menegaskan, jika tujuannya mengelirukan atau menghina penganut agama, penganut Islam, maka ada sempadan batas-batas dan hukumnya. Andai kata, kalau perkataan Allah dijadikan jenama kasut yang dipijak, adakah atas nama kebebasan pihak Jabatan Agama Islam JAKIM boleh membenarkan ia berlaku? Bagaimana pula makanan yang diharamkan terhadap penganut Islam seperti daging, babi, diletakkan nama yang dikatakan halal, adakah ia boleh dibenarkan atas nama kebebasan? Pada masa yang sama, Abdul Hadi berkata Islam juga melarang menyentuh sensitiviti penganut agama lain yang boleh menimbulkan ketegangan dalam kalangan masyarakat majmuk. Di sini semua pihak perlu meletakkan kebijaksanaan masing-masing dan menjaga sensitiviti dalam konteks masyarakat majmuk mengikut sempadannya yang sebenar dan secara saksama. Tengok orang alim jawab.